Bab berkenaan dengan ketaatan, yakni kepada pemimpin. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan, kata Ibnu Jurayj, wahai orang-orang yang beriman, yakni dia baca firman Allah SWT ni, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Abdullah bin Qais bin Adi telah dihantarkan oleh Nabi SAW memimpin satu pasukan tentera. Akhbarani, hadis ini diriwayatkan kepada saya oleh Ya'la daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ali bahawa Rasulullah SAW pernah menghantar satu pasukan tentera dan baginda telah melantik seseorang menjadi sebagai ketua mereka, dan baginda menyuruh mereka, memerintahkan mereka supaya mendengar arahannya dan mematuhinya. Kemudian ketua tu, orang yang dilantik tu, menyalakan api dan menyuruh mereka supaya terjun atau masuk ke dalamnya. Satu golongan daripada mereka enggan masuk. Mereka kata, sebenarnya kita lari daripada api, kita lari daripada api lah. Wa arada qaumun an yadkhuluha, satu golongan yang lain pula nak masuk. Perkara itu sampai kepada Nabi SAW, dan baginda bersabda, kalau mereka masuk ke dalam api itu, mereka akan terus berada di dalamnya. Dan baginda bersabda, tiada ketaatan dalam melakukan maksiat kepada Allah. Ketaatan hanya ada dalam perkara yang ma'ruf. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abdullah daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, dengar dan taat itu wajib ke atas orang Islam, baik dalam perkara yang disukainya atau tidak, selagi ia tidak disuruh melakukan maksiat. Kalau ia disuruh melakukan maksiat, maka tiada lagi dengar dan tiada lagi taat, yang wajib atas mereka kepada pemimpin. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Uqbah bin Malik, beliau adalah daripada kumpulan puak-puak Bishr. Katanya Nabi SAW pernah menghantar satu pasukan tentera, dan saya memberi kepada salah seorang di kalangan mereka sebilah pedang, yang ini sebagai senjata untuk dia pergi buat perang. Bila dia pulang, dia kata, kalau nak engkau tengok bagaimana Rasulullah SAW mencela kita. Qala, kata baginda, kata Nabi SAW, tak bolehkah kamu, bila aku hantarkan seseorang daripada kamu, yang ini sebagai ketua, dan dia tidak menjalankan kehendakku, mana dengan baik, untuk meletakkan di tempatnya, yang ini untuk menggantikannya dengan orang yang dapat melaksanakan perintahku. Orang yang dapat melaksanakan arahanku atau perintahku, tak boleh kalau begitu. Bau mayu baru min zimamil askar wa sa'ati. Ini bab arahan bergabung kepada askar dan keharusan untuk tidak bergabung. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abu Tha'labah Al-Khushani, katanya sahabat-sahabat bila berhenti di sesuatu tempat dalam perjalanan, maksudnya, kata Amar, ada salah seorang perawi, perawinya, orang ramai, yang ini sahabat, bila Rasulullah SAW berhenti di sesuatu tempat, tafarraqu fi syi'ar,
wal awdiyah. Mereka akan berselera di lereng-lereng dan di lembah-lembah yang berbeza-beza lah, yang berlainan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, keadaan kamu yang terpisah-pisah di lereng dan lembah itu sebenarnya daripada syaitan. Maka selepas itu tidak Nabi SAW singgah atau berhenti di suatu tempat, melainkan sebahagian mereka bergabung kepada sebahagian yang lain, sehingga dikatakan kalau dihamparkan atas mereka satu kain pun, nescaya kain itu dapat menutupi mereka semua. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sahal bin Mu'adz bin Anas al-Juhani daripada ayahnya, ini Mu'adz bin Anas, katanya, aku pernah berperang bersama Nabi SAW. Aku pernah ikut dalam peperangan sekian-sekian bersama Nabi SAW. Tiba-tiba orang-orang yang ikut serta dalam peperangan itu menyempitkan jalan. Mereka bahkan telah menghentikan, telah memutuskan jalan, yakni telah menghentikan lalu lintas. Maka Nabi SAW menghantar seorang untuk mengisytiharkan di kalangan orang ramai bahawa orang yang menyempitkan jalan, tempat tinggal dan mengganggu lalu lintas, menghentikan lalu lintas, fala jihad lahu, tiada jihad baginya. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Sahal bin Mu'adz daripada ayahnya juga, katanya, kami berperang bersama Nabi SAW, sama dengan makna hadis yang tersebut sebelum ini. Bab tentang larangan bercita-cita, larangan nak sangat kepingin nak bertemu dengan musuh. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Salim bin Nadhr Maula Umar bin Ubaidillah, beliau adalah juru tulisnya. Katanya, Abdullah bin Abi Aufa menulis kepadanya, kepada Umar tu, bila dia nak keluar, nak pergi ke Haruriyah, yang ini berperang dengan pokok Khawarij di Haruriyah. Apa dia tulis? Adalah surat tu bahawa Rasulullah SAW fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu, dalam salah satu pertempuran beliau dengan musuh berkata, wahai manusia, jangan kamu bercita-cita sangat, nak sangat bertemu dengan musuh. Kamu sebaliknya hendaklah minta kepada Allah afiat, kesejahteraan. Tetapi kalau kamu sudah bertemu dengan mereka, maka hendaklah bersabar, dan ketahuilah syurga itu di bawah bayang pedang-pedang. Kemudian baginda berdoa dengan katanya, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab, mujriyas sahab, Tuhan yang memperlarikan awan, wahazimal ahzab, dan Tuhan yang mengalahkan pasukan-pasukan musuh yang bersekutu, ihzimhum, kalahkanlah mereka, wansurna alaihim, dan tolonglah kami dalam menghadapi mereka. Bau ma yud'a 'inda al-liqa, ini bab doa pada ketika bertemu musuh. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW bila hendak berperang akan berdoa begini, Allahumma anta 'abdi wa nasiri, ya Allah, engkaulah lenganku, engkaulah lenganku, maksudnya kekuatan, wa nasiri, dan pembantuku, bika ahulu, dengan engkaulah aku bergerak, dan dengan kuasa-Mu lah aku bergerak.
ataupun aku membuat helah, boleh berlaku. Wa bika asulu, dan dengan engkau lah aku menyerang. Wa bika uqatil, dan dengan engkau lah aku berperang. Dengan engkau lah aku menyerang, dan dengan engkau lah aku berperang, yakni dengan kekuatan dan kekuasaanmu. Kita tengok dulu setakat itu dulu. Tengok semula. Ini bab tentang ketaatan. Kita masih lagi dalam bab jihad. Jadi taat di sini secara lebih khususnya berkenaan dengan Gaponian jihad. Taat kepada pemimpin semasa perang. Kalau nak kira taat ni, kita taat belaka dalam sebuah keadaan, tidak semasa perang saja, tapi sini oleh kerana bab perang lebih ditumpukan kepada dalam perang, ketaatan dalam perang, mana sesuatu yang perlu dan dianjurkan oleh Nabi SAW. Kena taat kepada ketua. Lepas tu Imam Abu Daud amai hadis tu, kata Ibnu Jurayj. Jadi Ibnu Jurayj baca firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, dan seterusnya, itu ayat Quran. Dia baca. Jadi di sini arahan kepada orang mukmin supaya patuh taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan juga taat kepada ulil amri minkum. Jadi ulil amri minkum tu, pemimpin tu sesuai dengan keadaan lah. Mungkin pemimpin dalam perang, pemimpin dalam negara, dalam pemerintahan, dalam urusan-urusan yang lain. Itulah maksud ulil amri minkum. Abdullah bin Qais bin Adi, Nabi hantarkan dia dalam memimpin satu pasukan tentera. Jadi dia nak ceritanya, ayat ini ada kaitan dari segi sebab nuzulnya dengan peristiwa yang berlaku kepada Abdullah bin Qais bin Adi ketika dia memimpin satu pasukan tentera. Akhbarani Ya'la an Sa'id bin Jubair. Jadi cerita ni kata siapa? Kata Ibnu Jurayj. Akhbarani, saya situ. Ya'la meriwayatkan kepada saya, ceritakan kepada saya. Saya tu siapa? Ibnu Jurayj. Ini kata Ibnu Jurayj lah ni. Ya'la menceritakan benda ni, perkara ni kepada saya. Dia ambilnya daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas lah yang cerita, kata ayat ni turun berkenaan dengan peristiwa Abdullah bin Qais bin Adi dalam satu pasukan tentera. Itu dia nak cerita. Dalam satu pasukan tentera. Jadi ada kaitan dengan peristiwa dia lah. Tu ayat tu. Tu ayat tu. Kemudian berkenaan dengan ulil amri itu, ulil amri minkum tu, banyak lagi tafsiran yang lainnya. Cuma di sini sesuai dengan bab perang ni, dia ada kaitan dengan ketua dalam perang lah. Cuba tengok bawah tu. Kalau bawah dia sebut qala al-aini fi tafsirihi, dalam mentafsirkan ulil amri itu 11 qawlan, ada 11 pendapat. Siapa dia yang dikatakan ulil amri itu? Ada 11 pendapat. Kemudian dia bincangkan dengan panjang lebar lah di situ. Jadi hak kita nak ceritanya ringkas sini, iaitu ulil amri di sini dalam peperangan. Dalam peperangan itu ada ketua dia, ada pemimpin dia yang tersendiri, ada pula nama-nama dengan istilah-istilah dia yang tersendiri. Jadi ketua lah ke mana-mana pun, dengan panglimanya, dengan generalnya, dengan apa-apanya lah, majornya dan sebagainya. Gelaran-gelaran itu ketua berlaku. Jadi kepada orang yang bawah daripada dia, dia kena patuh kepada orang atas dia. Begitulah seterusnya sampai ke paling atas.
Dan ketua tentera hak besar sekali pun, panglima pun, dia mengikut arahan ketua sekali, ketua negara hak besar sekali. Kalau dalam sistem Islam dulu, khalifah lah, khalifah. Kalau sekarang ni raja misalnya, ataupun Perdana Menteri, Presiden dan sebagainya, itulah yang dimaksudkan dengan ketua umum. Jadi masing-masing tu diperingkat, masing-masing kena ikut ketua dia. Dia kata Abdullah bin Qais bin Adi, yaitu Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi bin Sa'id bin Sa'ad bin Saham dan Al-Qurashi As-Sahmi, Abu Hudzafah, dia ni minas sabiqin al-awwalin, termasuk dalam salah seorang sahabat yang memeluk agama Islam di peringkat awal. Itu as-sabiqin al-awwalin. Dikatakan dia ikut serta dalam perang Badar juga. Dalam Sahih Bukhari ada riwayat daripada Ibnu Abbas, kata dia, jadi hal ni lebih jelas lagi daripada hadis Abu Daud. Hadis Abu Daud tu nampak begitu cerita tu. Hak dalam Bukhari lebih jelas lagi. Dia kata, Ibnu Abbas kata, turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul ulil amri minkum, ini fi Abdullah ibni Hudzafah, berhubung dengan Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah ni hak ni lah. Sini disebut Abdullah bin Qais. Iaitu Abdullah bin Hudzafah lah, hak tula lah. Kadang-kadang dia apa ni, dalam apa ni orang panggil tradisi orang Arab ni, cara dia panggil datuk ayah tu dia tukar-tukar, sehingga jadi keliru kepada orang-orang yang tak faham hak mana ayah, hak mana datuknya. Jadi kita tengok sini, Abdullah bin Qais bin Adi, dalam syarah tu dia sebut Abdullah bin Hudzafah bin Qais. Jadi Qais tu datuk, bukan ayah. Ayahnya Hudzafah. Bin Adi bin Sa'id barulah pada atas tu. Jadi dia sebut begitu. Sebut nama datuk, bukan nama ayah. Misalnya Ahmad bin Hanbal. Hanbal tu bukan ayah, Hanbal tu datuk. Ayahnya Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Supaya juga sini. Jadi sebab tu dia perlu kepada huraian tu. Bila sebut nama tu, apa yang ada huraian? Sebab dia kadang-kadang benda gitulah. Kalau tidak, orang ingat ke orang lain. Padahal hak tu dah. Hak tu dah. Jadi kata dia, ayat ni turun berhubung dengan Abdullah bin Hudzafah. Mana ada kaitan dengan kejadian yang berlaku kepada dia itulah. Nabi SAW menghantar dia fi sariyatin, untuk memimpin satu pasukan tentera. Demikian kata Hafiz, yakni Hafiz Ibnu Hajar dalam Isabah. Adapun hak tersebut dalam Bukhari daripada hadis Amash, dia kata hadatsani Sa'd bin Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali radhiyallahu anhu. Adalah itu dia kata Nabi SAW hantar satu pasukan dan Nabi melantik salah seorang daripada Ansar menjadi amir atau menjadi ketua dia ni. Itu hak mana pula tu? Cerita tu lah ke cerita lain? Fawasafahu bil ansariyah, fawasfuhu bil ansariyah mukhalifun lima taqaddama min kaunihi sahmiyan qurasyiyan. Kalau kata ni seorang lelaki Ansar, bermakna bercanggah dengan hak sebut sini, Abdullah bin Qais ni. Sebab kalau Abdullah bin Qais ni dia As-Sahmi Al-Qurashi. Kalau As-Sahmi Al-Qurashi dia termasuk dalam Muhajirin, bukan dalam Ansar. As-Sahmi Al-Qurashi tu kira-kiranya orang Muhajirin. Jadi kalau cerita Abdullah bin Hudzafah tadi tu, dia tu orang Muhajirin. Dalam riwayat Ali dalam Bukhari itu sebut Nabi hantar seorang lelaki Ansar. Kalau begitu hak lain lah. Zahirnya begitulah. Dengan sebab itu setengah-setengah ulama pakai hak ni untuk cerita lain. Jadi ada beberapa peristiwa yang lebih kurang sama telah berlaku. Ta'addud al-qissah,
ta'addudul qissah ni, peristiwa itu berlaku beberapa kali, walaupun dekat, hampir sama cerita dia. Kadang-kadang jadi tukar, setengah tu jadi tukar, bawa tu ke sini, bawa ni ke sana. Inilah kecenderungan Ibnu Qayyim kata ni cerita, ada beberapa cerita. Sebab apa? Orang dilantik sebagai ketua tu, satunya hak Muhajirin, satu lagi hak Ansar. Jadi mana boleh sama? Tak sama. Adapun Ibnul Jauzi ni jahat lain pula. Abdul Rahman Ibnul Jauzi ni lain. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kadang-kadang disebut gitu, orang keliru. Orang kamat Ibnul Jauzi ni dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ni waktu tu lain. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ni, Ibnul Jauzi lain. Cuba tengok sini. Ibnul Qayyim kata peristiwa, beberapa peristiwa. Ibnul Jauzi kata hak sebut dalam hadis minal ansar, dalam Bukhari sebut Nabi lantik seorang untuk memimpin satu pasukan tentera, seorang lelaki daripada Ansar itu. Dia kata wahmun min ba'dhir ruwah. Ini waham sesetengah perawi. Kerana ada salah seorang perawi itu keliru. Hak sebetulnya huwa Sahmi, hak tadi lah, yang ni Muhajirin. Itulah sebabnya riwayat hak sebut orang tula ni, Sahmi, ada riwayat Syu'bah, ada riwayat daripada Syu'bah. Dalam riwayat Syu'bah tu sebut dia ni Sahmi, mana hak tula kalau lagu tu. Patut pun cerita tu sama. Syu'bah meriwayatkan daripada Zuhair Al-Yami daripada Sa'ad bin Ubaidah. Tadi Sa'ad bin Ubaidah juga, tapi A'mash meriwayatkannya. Dalam itu sebut Ansar. Dalam riwayat Syu'bah juga daripada Sa'ad bin Ubaidah, faqala rajulan, di situ dia sebut rajulan saja, seorang lelaki, tak ada sebut Ansar, tak ada sebut nama. Itu kata Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Jadi ada kemungkinan beberapa peristiwa berlaku. Sebab perang ni banyak kali. Kalau Nabi sendiri perang tu berapa dah, sahabat-sahabat pula, suku pula banyak lah. Jadi ada kemungkinan peristiwa yang lebih kurang dekat tu berlaku. Dan hak ni kata ayat ni turun berkenaan dengan peristiwa ni. Hak satu lagi pula kata turun berkenaan dengan peristiwa sahabat ni. Kedua-dua tu boleh. Kedua-dua tu boleh. Sebab dia katakan sebab nuzul tu sebenarnya tidak semesti ayat tu turun dua kali. Mana ayat yang sama dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca oleh Nabi. Jadi kalau benda-benda yang lebih kurang sama berlaku tu, dia ada kaitan dengan ayat tu. Dan dalam istilah ahli tafsir dulu, dia kata turun berkenaan dengan orang tu. Padahal asalnya tidak turun, cuma peristiwa yang berlaku kepada dia tu sesuai juga. Tak apalah. Lepas tu riwayat daripada Ali, inilah Syu'bah meriwayatkan daripada Zubair, daripada Sa'ad bin Ubaidah, daripada Abi Abdurrahman As-Sulami, daripada Ali, bahawa Nabi SAW menghantar satu pasukan tentera dan melantik satu orang lelaki di kalangan mereka sebagai pemimpin. Sebut lelaki, sini tak ada sebut. Dalam Bukhari pun begitu juga, tak ada sebut Ansar ke ataupun nama dia ke, tak ada sebut. Lepas tu Nabi SAW suruh lah anak buah ni supaya dengar arahan dia dan patuh, taat lah kalau dia suruh apa-apa. Tiba-tibanya lepas tu setelah pergilah, dalam peristiwa hak pergi perang tu adalah satu ketika dia nyalakan api. Dalam setengah-setengah riwayat disebut dia suruh kutip kayu api. Ada motor tu dia longgok situ. Pasti dia nyalakan api sampai jadi besar. Dia disuruh terjun lompat dalam api tu. Bila suruh gitu, ada sebahagiannya tak sih masuk. Dia katakan kita ni masuk Islam ni, kita lari daripada api, tak sih dengan api neraka lah. Apa pula nak masuk dalam api?
Ada yang kata tak boleh, kan Nabi suruh kita dengar dan kita taat kepada dia. Nabi pesan benar. Jadi bila-bila duduk bala gitu, dalam riwayat yang lain yang disebut api itu pun kau reda sejuk, lama-lama mati. Gitulah cerita. Jadi tak ada lah siapa-siapa lompat dalam itu. Tak ada siapa-siapa lompat dalam itu. Kira-kiranya mana kata kita kena buat gitu tu, agak nak gitu, pegang kau lain lah. Kira-kira gitu. Jangan gitulah. Agak-agaknya gitulah nak berlaku. Lepas tu balik. Bila balik, pakat royak kepada Nabi SAW. Nabi pun kata, kalau masuklah mana-mana kata kena taat tu, dah aku suruh dengar pemimpin, ketua, aku suruh taat kepada pemimpin. Kalau dia pakai waktu betul gitu, masuklah dalam api tu, terus dalam api tu, Nabi kata akan terus dalam api. Jadi apa maksud terus dalam api tu? Terus dalam api tu, satu, dalam riwayat Bukhari gini dia sebut, ma kharaju minha ila yaumil qiyamah. Mereka tidak akan keluar daripada api itu hingga hari kiamat. Kalau masuk dalam api itu tak terbit sampai kiamat, duduk dalam api itu. Apa-apanya api itu akan nyala sama apa? Sampai kiamat. Api biasanya mampu, tapi dia tak terbit ke mana, dah mati dah. Mati hangun letup dah letup. Nak terbit mana? Itulah tak terbit sampai kiamat tu. Itulah maksudnya. Dalam riwayat Hafs, ma kharaju minha abada. Mereka tidak akan keluar daripadanya sampai bila-bila. Jadi maksud dianya, sebab dengan masuk tu dia telah menderhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melakukan maksiat. Dan orang yang melakukan maksiat, dia berhak dengan neraka. Jadi masuk dalam api tu, api dunia, lepas tu terus sambung dengan api neraka. Gitu maksudnya. Tidak akan keluar daripadanya sampai bila-bila tu, maksudnya akan masuk dalam neraka. Bukan keluar dalam dunia lepas tu tak masuk neraka. Tak, api juga. Ada juga setengah ulama mengatakan, dia kata tak akan tubik buat selama-lamanya, akan terus ada dalam api tu. Kalau dalam dunia ni api tu, lepas tu mati. Lepas pada tu masuk dalam neraka. Apa lagu tu? Dia kata kalau menganggap halal perbuatan tu, mana agama kata boleh buat lagu tu, kalau ikut pemimpin boleh kita lompat dalam api, tidak salah. Kalau anggap halal benda lagu tu, memang jadi kafir. Bila jadi kafir, masuk dalam neraka kekal. Tu maksud tak tubik sama tu, sebab dia menghalalkan jadi kafir. Bila jadi kafir masuk neraka sama. Padahal neraka tu kan api. Neraka tu api. Jadi maksud Nabi SAW guna api sini, maka kalau masuk dalam api itu mereka tak akan tubik sama-sama. Kalau masuk dalam api dunia itu boleh tubik. Maksudnya balasan dia tu, sambungan kepada api itu, api neraka, waktu tidak putus. Jadi dia sebut api ini, masuk dalam api ini api dunia, tapi dia ada kaitan dengan api khas lagi, api akhirat. Api akhirat tu tak tubik semuanya. Tak tubik semuanya. Ini dia panggil Nabi SAW guna seni ilmu badin. Dia panggil dalam istilahnya istikhdam pesen lagu tu. Pesen lagu tu. Jadi zahirnya nampak api ni, tapi api ni dia ada kaitan dengan api akhirat, api neraka tu. Hak sebenarnya Nabi kata mereka tak akan keluar daripadanya buat selama-lama, tak keluar daripada neraka tu. Bukan tak keluar daripada api ni, tapi masuk tak dengan api ni. Dia ada itu dipanggil istikhdam. Sebab apa yang jadi kekal dalam neraka tu? Ada setengah ulama kata kalau anggap halal, setengah kata tak, sebab dia telah melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama, dan
kes tu kes bunuh diri ni, orang bunuh diri pun dikatakan dalam hadis kekal juga dalam neraka. Sebab tu yang Nabi kata tak tubik sombong tu kekal. Sebab apa? Sebab dia termasuk dalam bunuh diri. Walaupun kata ikut pemimpin, ikut ketua pun, kalau salah mana sebagai bunuh diri. Boleh jadi juga, ada juga setengah ulama kata bila ketua saat ni suruh lompat, suruh masuk dalam api tu, hak kata tak boleh masuk, kita lari daripada api api neraka, tak saya ke api dah kita masuk Islam ni. Berapa kita nak dapat dalam api hak tu tak apalah hak tu. Hak satu golongan lagi, hak kata kan Nabi suruh kita taat pada dia, Nabi suruh dengar dia. Jadi dalam anggapan dia yang boleh jadi ada suatu kelebihan. Kalau masuk pun mengikut pemimpin dia tidak akan hangus juga. Kalau lompat dalam api itu pun, api itu tidak akan memudaratkan. Boleh jadi dia fikir gitu. Sebab ni bukan Nabi suruh. Kalau Nabi suruh ke mana-mana pun mesti boleh. Jadi Nabi kata gini ni, kalau kamu masuk, kamu akan terus dalam api itu. Maknanya tidak. Kalau kamu anggap begitu salah. Tidak. Ada aku suruh taat, suruh patuh tu, kalau kamu buat tak betul, tak ada jadi apa-apa. Tak ada kata berkat kau, kamat kau, mukjizat aku, kamu tak jadi tak hangus. Tak. Kalau kamu masuk, kamu akan hangus. Tu duduk tu, matilah. Mana tak boleh keluar, kamu akan mati. Jangan tidak nyabik dengan mukjizat aku, dengan kamat aku, dengan gapo. Tak. Dengan berkat aku, tak ada. Benda hak mungkar, salah, tetap salah. Benda maksiat, tetap maksiat. Kita tahu kenapa dia maksiat, kenapa dia benda hak salah. Jangan ditunggu. Kalau pemimpin suruh buat benda hak salah, jangan tunggu. Kena tunggu hak aku, Allah dan Rasul. Hak tu kena tunggu tu. Kalau tempat tunggu juga hak salah tu, tunggu. Ini maksudnya, supaya kalau demon ni masuk dalam api tu, tunggu dalam api tu. Mati situ tak terbit. Tidak kata jadi akan berlaku keajaiban. Tak mati, bukan Nabi suruh kan? Suruh taat. Tidak. Suruh taat tu kalau dalam perkara ma'ruf, dalam perkara yang molek, dalam perkara yang tidak salah mengikut agama. Kalau perkara yang salah, tak boleh. Walaupun ketua tu memang disuruh taat, tapi taat dia tu tidak mutlak. Patuh kepada dia dan dengar kata dia tu, tidak kata mutlak. Dengan arti ikutlah bila mana-mana pun, salah bila mana pun, turut semacam. Tidak lagu tu Nabi suruh, agama suruh, tidak lagu tu. Lepas tu dia kata, tiada ketaatan dalam melakukan maksiat kepada Allah. Tak boleh nak taat siapa-siapa pun. Kalau dengan cara kita taat ke dia tu menyebabkan kita jadi melakukan maksiat kepada Allah. Di satu pihak nampak kita taat ke dia, tapi pada hakikatnya di sebalik taat kepada dia tu maksiat. Tak boleh. Tak ada ketaatan. Mana aku suruh taat tu bukan benda lagu tu. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan mana aku suruh. Hak Tuhan suruh dalam Quran, suruh taat tu dalam perkara yang baik sahaja. Dalam perkara yang baik sahaja. Sebab itulah ketika Nabi bai'ah dengan sahabat-sahabat dia, dia sebut, antara dia sebut dalam Quran pun sebut, wala ya'sinaka fi ma'rufin, wala ya'sinaka fi ma'rufin, dan mereka tidak menderhakaimu dalam perkara yang ma'ruf. Berjanji tidak derhaka kepada mu tu siapa dia? Maknanya Nabi lah, setara Nabi dalam perkara yang baik. Padahal Nabi mana suruh benda mungkarnya. Nak wayak Nabi tu pun patuh ni, ikut ni ma'ruf. Apa tak lagi orang lain. Jadi dia sebut sesoalnya Nabi macam ada juga ajar benda tidak ma'rufnya. Padahal tak ada dah. Tak ada. Tentu dah Nabi ajar tu benda boleh. Nak wayaknya Nabi pun tak boleh. Nabi tak ada, memang tak ada lah. Kalau kata setara tu Tuhan tak buat, apatah lagi orang lain. Nak taat, nak patuh ke dia sampai melakukan maksiat, bukan dia. Tak ada dalam ajaran Islam lah gitu.
Tak kira lah dalam bentuk apa sekalipun, dalam bentuk ta'at ke, dalam bentuk puja ke, dalam bentuk apa kita kata sayang, kalau nak menampak sayang tu kita cium kaki dia, padahal tak boleh, tak boleh lagu tu, tak boleh. Dan orang yang nak kena lagu tu dia kena marah, kena larang, tak boleh buat. Orang yang nak buat pun tak boleh, hak nak kena buat dia tak boleh, baru betul. Kalau dia tebal juga salah, dosa. Kalau dia lok orang cium kaki dia, sujud dia, dosa. Dosa. Hak je buat tu pun serupa juga. Tak boleh, tak ada ketaatan kepada manusia ni sampai derhaka kepada Allah dan Rasul. Dan Allah dan Rasul tak boleh sujud kepada orang lain, tak boleh, kecuali kepada Allah saja sujud. Contohnya itu contoh. Lain-lain banyak lagi lah, lain-lain. Lepas tu riwayat satu lagi daripada Abdullah, daripada Rasulullah SAW baginda bersabda, dengar dan patuh ni wajib atas orang Islam. Memanglah wajib. Orang Islam wajib taat, dengar arahan perintah pemimpin, ketua. Memang. Tak kira benda tu dia suka ke dia tak suka, tak kira. Kena tunggu. Selagi tidak disuruh melakukan maksiat, tu payah cukar. Sebab ni ekonomi Malaysia, payah cukar lah, kena gitu. Kena tu. Memang wajib. Maksiat ke benda tu? Tidak. Tidak boleh tu. Ada suruh buat gini. Suruh anak-anak muda pergi PLKM misalnya. PLKM. Maksiat ke? Tidak, tak apa benda tu. Tak suka tu. Tak suka. Budak-budak tak suka. Suka ke tak suka ke, kena taat, kena ikut. Kalau kata pemimpin. Tapi kalau disuruh melakukan maksiat, tak ada dengar, tak ada taat, tapi kata mana tak boleh tu lah, tak boleh tu. Kalau tu juga salah. Hak je menyuruh tu pun salah, hak je tu pun salah. Dia tak boleh buat peraturan lagu tu. Jadi buat benda ni siapa tak semaya, majlis buat pesta ni, kamu jaga, kamu jadi pengawal gini-gini, tapi tak boleh berhenti ke mana-mana. Lepas tu masa semaya pun tak boleh. Tak boleh. Ataupun kerja mana-mana kerja, dia buat peraturan lagu tu, salah. Dia buat tu salah, hak je tu pun salah. Lepas tu kalau dalam negara Islam kena bawa ke atas lah. Tak kata boleh berhenti semaya. Nak semaya Jumaat kalau kita kata ada dia bos kita. Kalau kafir pun lagu tu juga, dia kena beri hak kita. Kalau Islam pun super juga. Dia tak boleh siapa buat maksiat ni luah lah. Buat maksiat ni tak semaya bisa. Maksiat lah tu. Suruh buat kerja siapa tak semaya, tak berhenti, tak boleh berhenti. Tak boleh, tu maksiat. Jadi kalau suruh tak boleh patuh, tak boleh dengar. Lepas tu kita nak lagu mana, nak kerja situ. Itulah ada hak pekerja, ada hak buruh, apa. Orang duduk pertahankan, duduk jaga hak tu. Kalau tempat kita tak beri nama perkeso, kau gapo nama tu, tu semua tu nak jaga hak. Inilah pekerja. Jadi dia kena menuntut benda lagu tu. Kalau ada misalnya majikan yang buat lagu tu, boleh ditarik lesen dia seperti mana kesalahan lain lah. Dia kena buat gitu, barulah orang panggil negara Islam, barulah orang panggil negeri Islam. Kalau tidak, tak ada beza dengan negeri kafir. Negeri kafir pun dia bui benda lagu tu, hak molek dia bui. Begitu juga suruh hak maksiat lah, hak nama maksiat. Dia suruh kita berdiri, saya kita, ketua kita, dalam askar, sama-sama askar, dia suruh berdiri. Tak boleh berdiri dengan peluru getah, boleh lah. Berdiri dengan peluru getah, buat berlatih boleh lah. Berdiri dengan peluru seroti, tak boleh. Walaupun dia suruh pun
apa? Ini saya kita, guru kita, bukan musuh. Tak boleh taat kepada pemimpin dalam perkara yang salah di sisi agama. Kena letak Allah dan Rasul tu di atas segala-galanya. Lepas tu riwayat daripada Uqbah bin Malik, dia kata Nabi SAW ada atas satu pasukan tentera. Jadi ada orang nak pergi masuk dalam pasukan tu, tak cukup kakak zaman itu, dia pakat tolong gitu je. Dia pakat tolong gitu ya. Jadi sayanya beri kepada satu orang yang nak pergi itu, beri pedang dia, melengkapkan dia dengan pedang. Mana sebagai senjata dia nak pergi perang. Lepas tu dia pergilah perang. Balik mari dia kata, kalau dia mau tengok dah, Rasulullah marah kita, marah ke pokok kita. Itu maksud dia nya. Kalau kita kecek ke Kelantan gitulah. Kalau dia mau tengok setara mana Rasulullah marah pokok kita, marah kata dia. Marah. Itu maksud dia. Lau ra'aita ma lamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada jawab. Lau syartiyah tak ada jawab. Jadi jawabnya la ra'aita amran ajiban. Misal la ra'aita amran fazi'an misalnya. Itu takdir kan. Jadi kalau kita takdir tadi dalam terjemahannya paroklah. Kalau mu dengar parok. Dia kata, dia marah kita. Gapo dia kata? Hak parok, dia kata parok tu. Tak boleh ke? Tak boleh ke? Ajiztum, adakah kamu lemah? Asal makna dia begitu. Bila aku latih seseorang daripada kamu tu sebagai ketua, lepas tu dia tak akhir jamun dia. Tak akhir jamun dia. Tak boleh ke? Mana yang lemah sangat tu? Siapa tak boleh pecat dia, gantikan dengan orang lain tu apa? Tu hak Nabi baru. Orang yang boleh buat kerja sungguh. Apa tak boleh ganti dengan hak tu? Maknanya Nabi SAW marah kalau pemimpin tu pemimpin yang tak molek, tak buat kerja molek, atau membawa malapetaka kepada orang ramai. Hak boleh tukar, sepatutnya kena tukar. Jangan elok gitu. Apa yang tak bolehnya? Bukan aku suruh jadi ketua tu, mana ketua pas ikut dia buat lagi mana-mana, muka dia ikut juga dia buat ketua semacam ke dia. Bukan aku tu suruh. Kamu boleh fikir kan? Kamu boleh tengok dia boleh buat kerja molek ke tidak. Dan dia buat tak molek, tukar lagi orang lain. Ini menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin itu. Dia dalam batas-batas yang dikehendaki oleh agama. Bukan kata mutlak nak suruh tu membabi buta begitu, walaupun merugikan, walaupun membahayakan diri sendiri. Bukan lagu tu yang disuruh. Dan daripada sini menunjukkan boleh pemimpin itu dilantik dan dipecat, digugurkan, boleh. Sebagaimana dalam Islam ni ada nasbul amir, nasbul imam, melantik, mengangkat seseorang jadi ketua. Maka ada juga di dalam Islam ni azlul imam, azlul amir, yang buat pecat dia daripada jawatan dia tu, boleh. Ini bila kita tengok dia tidak berfungsi lah, tak berjalan molek, tak berjalan molek. Jadi fikir, sama-sama fikirlah, bukan urusan dunia. Urusan dunia fikir sendiri, tengok boleh molek ke tidak. Tidak semesti kalau hak Nabi tentukan itu mesti molek, paling molek. Tak mesti. Boleh jadi itu satu ujian dah. Inilah benda dia nak ajarnya. Nyadalah tu berlaku begitu. Bila berlaku begitu dia tegur. Dia tegur tu ada maksud di sebalik itu, bukan kerana kelemahan Nabi. Allah SWT buat gitu tu nak bagi pengajaran, bagi pengajaran dalam bentuk yang hidup. Lepas tu tengok Nabi suruh lagu mana. Nabi marah, mana kekalkan dia sebagai ketua tu, marah terlanjur, parah benar kita kena kata kawan tu. Kena tu kata gitulah. Nabi tak kena lah. Ini menunjukkan hak sunnah dia nya hak terbaik, buat hak molek. Bukan nak pilih seseorang tu, lepas tu lagu mana-mana pun ikut. Bukan lagu tu.
Bab ma yu'mar min indimamil askar wa sa'atihi. Ini bab perintah bergabung askar, berada di tempat yang sama, dan keharusan tidak buat begitu. Sa'atihi itu mana keluasan, mana tidak bukan satu perkara yang mesti. Kalau perlu duduk sekali, mana ketua kata duduk sekali, duduk sekali. Ketua kata pisah-pisah, gitu. Ketua kata jangan tembak, jangan tembak. Ini kalau dalam perang lah. Kalau dalam hal lain pun begitu juga. Dalam hal lain pun begitu juga. Jadi kena ikut ketua. Ini maksud dia sini. Tidak semestinya ia diperintahkan tu bersatu duduk sekali semua. Ada kalanya duduk sekali semua tu tak boleh. Sedang boleh bagi bom situ habis hancur lembu belakang situ. Ada kalanya. Sebab itu dia kata wasa'atihi. Mana kata duduk sekali itu adalah mengikut keadaan jika sesuai. Kalau tak perlu duduk gitu, bahkan tak boleh buat cara lain. Riwayat daripada Abu Tha'labah Al-Khushani, kata dia orang-orang yang ni sahabat-sahabat Nabi ni bila berhenti di satu tempat, Imam Abu Dawud ambil daripada dua orang tu. Satu Ammar bin Uthman Al-Himsi, yang kedua Yazid bin Qubais. Dua orang. Wa hadha lafzu Yazid. Hak ni yang mula-mula ni lafaz Yazid. Tu guru dia hak nama Yazid tu. Dia nak ayahnya hak ni lafaz tu guru hak ni. Lepas tu Ammar kata, tu guru dia hak seorang lagi nama Ammar bin Uthman tu kata gini, sahabat-sahabat bila Rasulullah berhenti di satu tempat gitu. Hak tadi bila mereka berhenti di suatu tempat mereka gitu. Hak riwayat Yazid tu, riwayat Ammarnya, orang Ammar ni sahabat-sahabat dulu dia tengok Rasulullah berhenti di satu tempat, mereka akan berselera. Ni duduk dujun ni, ni duduk dujun ni, ni duduk di lembah ni, ni duduk di lereng gunung ni, masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, cara duduk berselera dalam gunung ni cara syaitan. Nabi kata, mana dia tak kenal. Dia nak suruh duduk sekali. Dia nak suruh duduk sekali. Lepas tu kata perawi ni, mana Rasulullah berhenti, pakak duduk situ belakang. Stop situ sekali belakang. Sehingga kalau dia hampakan kain yang besar, kain yang besar tu, duduk bawah tu belakang. Jadi duduk apa-apa, duduk dekat-dekat. Duduk. Kalau kain yang besar tu dihamparkan, dilebarkan, nascaya mereka itu duduk di bawah tu. Tidak kata duduk suku-suku. Nah, ini Nabi SAW pernah kata begitu. Bukan dia nak suruh sama-sama buat gini. Tak. Jika perlu. Jika perlu. Jadi pemimpin, ketua, panglima, laksamana sampai gitu. Zaman ni general dia, ketua dia, major dia, brigadier dia dan sebagainya, jawatan-jawatan dalam askar tu, dia nak lakukan. Dia tahu, dia lebih tahu. Sepatutnya sini kena pergi sekali kau pergi suku, kena duduk sekali kau kena duduk suku. Sepatutnya dia lebih tahu. Jadi bila dia buat arahan, kena ikut cara dia, kena ikut cara dia. Jangan buat mana-mana sendiri-sendiri. Mana-mana sendiri-sendiri. Terutamanya dalam perang. Kalau dalam bab lain boleh tak mendahului imam. Imam tak rokok lagi, tak rokok dah. Imam tak bangun lagi, tak bangun dah. Tak bui dalam bab sembahyang. Padahal tak ada nak kena berdiri ke siapa-siapa tu. Apa kalau dalam perang lagilah kena ikut pemimpin. Tak boleh buat ikut serah sendiri masing-masing, tak boleh. Sebab kalau salah tak, kenalah. Musuh ni ada kalanya dia igak seorang puak kita, dia tak bunuh, dia seksa. Dia seksa tu dia jadi macam upai betok situ, duk jeri kawan tu, jeri. Jadi ada hak sia ada bertolong, tak boleh tebal. Ketua kata jangan pergi. Dia nak perakat kita, dia tunggu dah tu sekeliling kita, tak nampak dia. Biarnya mati, biarnya seksa, biarnya meraung lah. Dia kelak kaki ke, dia kerak kaki ke, jeri lah. Dia tak bunuh. Dia nak suruh panggil biar pakat gigi. Pakat gigi tu macam-macam lah. Sebab itu kena dengar
Ketua tu kena bijak, tahu bab perai ni. Itu masalah perai lah. Jadi nak duduk sekali, kau nak pecah kau ikut ketua. Jangan buat serah, ikut serah masing-masing. Tak boleh. Jadi keadaan sahabat ni begitulah. Masa tu mungkin sesuai gitu, mungkin sekarang ni tidak sesuai. Sebab sekarang ni mari bom setepak tu kan habis hacul bom. Ada tak lagi, dia kena pisah, selera. Itu bergantung kepada keadaan lah. Benda ni sebab tu perlu ada ketua tu. Sebab keadaan mungkin tidak sama. Tidak seperti apa yang ada dalam hadis ni, nak suruh kita terikat dengan lagu ni dalam sebuah apa keadaan pun, duduk sekali semua. Tidak lagu tu, bukan lagu tu nak suruh. Nak ceritanya pernah berlaku zaman Nabi SAW dulu. Mereka ikut arahan Nabi SAW. Kata kalau buat masing-masing lagu tu, ikut syaitan. Ikut syaitan. Itu sebenarnya. Lepas tu riwayat daripada Mu'adz bin Anas, dia kata aku pernah ikut serta bersama Nabi dalam perang sekian-sekian. Lepas tu ada orang ni, tempat tu jadi sepi. Bila tempat singgah tu, dia pakat duduk situ jadi sepi. Jalan orang nak lalu pun susah. Dan memotong jalan tu maksudnya duduk atas jalan tu, menyebabkan jadi orang tak boleh lalu, susah nak lalu. Jadi Nabi SAW tak beri lagi tu tempat-tempat laluan biar orang boleh lalu. Jangan kita ni sementara nak pergi berjihad, nak pergi buat ibadat lah kita katakan, pahala besar. Jadi kita boleh buat apa saja. Orang lain kena mengelak. Tidak, kita kena jaga juga keperluan orang ramai. Kena jaga. Jangan sampai orang putus lalu lintas, tak boleh nak pergi ke mana-mana dengan sebab kita duduk situ. Tak boleh. Nabi SAW kata orang yang istihad lah ke mana? Sesiapa yang menyempitkan tempat ataupun menyebabkan orang tak boleh lalu lalang, tiada jihad bagi dia. Sia-sia. Bunyi kata nak tubik jihad, nak dapat pahala besar, tak boleh jihad. Sebab apa? Sebab tak kena lagu, tak kena cara. Nak jihad pun biar kena cara. Jangan sampai nyusah ke orang, nyusah sama sendiri hak pergi perang tu, dan juga nyusah kepada orang lain. Jangan sampai lagu. Kepentingan umum perlu dijaga. Perlu dijaga. Ini hadis ni menunjukkan sesuatu ibadat, sesuatu amalan yang mulia, yang berpahala tu, kalau kena gaya memanglah mendatangkan pahala yang besar lah, banyak lah. Tapi kalau tak kena gaya, sia-sia saja. Macam sini, sia-sia saja. Jadi ini masalah perang lah, masalah perang. Bersumpah juga kalau kita pergi tidak buat arahan molek kepada orang ramai, kena katut aku kau misalnya, tak boleh nyala cerah luar kau misalnya, ni musim perang ni, kita tidak buat arahan molek menyebabkan orang tu terdedah kepada mati. Atau kita tu pergi duduk di kalangan orang ramai, bukan duduk di tempat tentera yang sebenarnya, yang menyebabkan jadi musuh mari kena orang awam tak ada senjata ke apa. Tak boleh lagu tu. Mendedahkan orang kepada bahaya, mendedahkan orang kepada kesusahan. Tak boleh. Perang sekat mana terlibat dengan perang, sumpah lah. Jangan nyusahkan orang. Begitu. Sumpah juga kalau dia tidak perang, dalam agama ni dia sumpah je. Kalau tidak perang, misalnya pergi jemaah, kita letak kursi kereta kita, jalan besar orang nak lalu tak boleh. Tu sumpah juga. Jangan kita kira hak ni saja. Sebab itu Nabi SAW kata ittaqul la'anain, hindarkan dirimu daripada dua perkara yang menyebabkan orang laknat kamu. Apa dia? Dia sebutlah dalam hadis macam-macam lah. Setengah-setengah hadis tu sebut banyak lagi.
Jadi tempat orang duduk nak berteduh, kita pergi berok situ. Kita pergi berok situ. Tengah jalan kita berok situ. Orang lalu sepak tak najis kita. Orang pun kata celaka lah, mana lah. Tubik lah. Bahasa mendatang. Tubik. Lagu tu. Pergi duduk, kena atas tahi dia tu. Jadi itu hak sampai dulu. Menyusah kau orang. Menyusah kau orang. Jadi orang nak marah, dia sakit perut, nak balik cepat. Ni orang nak beranak, nak lalu situ. Dia tak boleh jalan. Sementara kau nak sembahyang jemaah. Tahu dah sembahyang jemaah tu wajib. Sembahyang jemaah tu memang pahala besar, memang molek untuk tak agama. Tapi buat biar kena cara. Jangan buat tak kena cara. Kalau jalan besar tu kena jaga molek. Lepas tu kalau orang samai kita, denda kita marah. Sebab dia akan menyusahkan. Apa betul dah tu. Saya nak tak sama lah. Kalau kita parking tak betul ni, pihak apa ni, kalau sini PKB, kalau mana-mana tu sesuai dengan tempat dia lah. Dia denda. Tubik sikit lah. Tayar tu tubik. Daripada landasan dia, daripada petok dia tu. Kena sahaja. Memang sepatutnya gitu. Sebab apa? Dia menyusah. Dia waktu tubik sikit, dia waktu tubik sikit lagi, dia tubik sikit lagi. Lama-lama tak boleh lalu. Jadi ini semua menyusahkan orang. Tak boleh. Walaupun kita kata bandar nak beli dari apa, nak ibadah pun tak boleh. Kita lupa hak tu menyebabkan jadi orang nak marah, naik angin, dan mengganggu orang. Lalu lintas ni jadi terhenti. Nabi tak boleh. Supaya juga perang sama lah. Kemudian bab larangan bercita-cita nak sangat. Orang kata rapat beria-ria sangat, galak. Kalau kita Kelantan kata galak sangat nak perang. Tak boleh buat galak gitu. Perang ni kalau boleh tak usah. Nabi sendiri kata kalau boleh biar selamat, jangan perang ni. Benda mati, benda cacat, kudung, buta, macam-macam lah boleh belah perang-perang ni. Lagu tu lah. Hak mana ada suami jadi janda, hak mana ada anak-anak tu jadi yatim. Tu lah perang. Hak boleh buat kerja molek, cari rezeki molek, tak boleh, putus. Duduk kebuluran lapar. Itulah akibat perang. Jadi kita tak boleh galak sangat. Walaupun kata jihad, suruh berjihad. Tapi makna biar kita galak kan, beria sangat kan. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kita tak sih, tiba-tiba terpaksa, baru perang. Itu maksud ajaran Islam. Itulah riwayat ni. Salim bin Abi Nadhr Maula Umar bin Ubaidillah, dia ni katib kepadanya, mana jurutulis kepadanya. Salim itu jurutulis kepada Umar bin Ubaidillah. Dia kata Abdullah bin Abi Aufa tulis surat kepadanya, ini kepada maula dia, kepada Umar bin Ubaidillah. Itulah hak zahirnya. Tapi ialah kalau dalam syarah ni dia sebut wa kana Salim katiban lahu, jurutulisnya atau setiausaha dia lah. Zahir siap ni menunjukkan bahawa dhamir ini kembali kepada Umar bin Ubaidillah. Jadi jurutulis kepadanya, ini kepada Umar bin Ubaidillah. Tapi Hafiz Ibn Hajar kata dia ni Salim menjadi jurutulis kepada Umar bin Ubaidillah, tidak, tak kena. Salim dia jurutulis kepada Abdullah bin Abi Aufa, kata dia. Ini kata dia kata jurutulis dia Salim tu jurutulis kepada Abdullah bin Abi Aufa juga. Dia kata Kirmani nya terleka di sini, teruk, sebab dia kata Salim ni jadi jurutulis kepada Umar bin Ubaidillah. Kirmani kata tidak gitu. Sebetulnya sebab kita sebut tu, iaitu Salim jurutulis kepada Abdullah bin Abi Aufa. Intaha, habis tu.
Tapi ramai pula orang kritik Hafiz Ibn Hajar dan Aini, dua-dua pensyarah Bukhari besar. Dia kata Salim tu jadi katib kata kepada Umar bin Ubaidillah. Hak tu hak betulnya. Jadi hak Kirmani kata tu betul dah. Kirmani ni pensyarah Bukhari dulu lagi. Dalam Faraq dia sebut dia jadi katib kepadanya. Qalahul Kirmani. Barmawi ini pun salah seorang pensyarah Bukhari juga. Sebenarnya hak Kirmani kata tu betul. Sebab ada disebut dengan jelas di situ dalam bab la tatamannau liqa al-adu, riwayat Yusuf bin Musa daripada Asim bin Yusuf al-Yarbu'i daripada Abi Ishaq al-Fazari. Dalam riwayat itu dia kata haddatsani Salim Abu Nadhr. Salim Abu Nadhr cerita kepada saya, dia kata kuntu katiban li Umar bin Ubaidillah, saya jadi jurutulis kepada Umar bin Ubaidillah. Ada kalau lagu ni tegak gini mau riwayat ni, maka kata-kata Hafiz Ibn Hajar dia ni jadi jurutulis, Salim jadi jurutulis kepada Abdullah bin Abi Aufa, itu dia yang salah sebenarnya. Hafiz Ibn Hajar tu sendiri dia kata kawan tu leka teruk Kirmani, rupanya dia tu yang salah. Bukan dia saja, Aini seorang lagi pun salah juga. Pasal dia tu lagu tu lah. Hatu dia tu salah. Bahkan dia tambah pula, dia kata Kirmani salah teruk sini. Sebab dia kata Salim tu jurutulis Umar bin Ubaidillah. Bukan gitu, hak betulnya sebab kita sebut tu kata dia. Ini dia ni jurutulis kepada Abdullah bin Abi Aufa. Intaha qultu. Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri ni kata, saya tak tahu apa sandaran dia Hafiz Ibn Hajar Aini ni. Dia gomoh sangat kata Salim itu jurutulis kepada Abdullah bin Abi Aufa tu mana dalil dia. Orang kata Salim ni jurutulis kepada Umar bin Ubaidillah, dia ada dalil. Dalam riwayat yang lain sebut dengan jelas dia tu gitu. Ya dia pun ni saya tak tahu mana sandaran dia. Tapi kalau ada lah, moga dia orang besar juga kan, kita andaikan kalau ada lah, maka Maulana Khalil Ahmad cuba jamu. Dia kata boleh jamu, boleh jadi dia pernah jadi jurutulis kepada hak ni satu ketika, dan pada ketika yang lain dia jadi jurutulis kepada hak ni. Tapi kena ada lah dulu bukti. Selagi tak ada bukti, mana lebih kemah hak Kirmani lagi dalam masalah ni. Lebih kemah hak Kirmani lagi dalam masalah ni. Memanglah kalau kita tengok syarah-syarah Bukhari ni, Kirmani tu kadang-kadang dia iyalah begitulah, kurang kadang-kadang kemah dia, penyelesaian duduk dalam hak dia, dalam syarah dia, walaupun orang lain mari kemudian tidak, situ kemah. Memang jadi bermakna kalau riwayat ni dia tu bukan jurutulis Abdullah bin Abi Aufa, jurutulis Umar bin Ubaidillah. Mana surat ni, surat Abdullah bin Abi Aufa ditujukan kepada Umar bin Ubaidillah, bukan tuju kepada dia. Sedangkan di sini kata dia riwayat. Jadi riwayat dia berdasarkan apa? Berdasarkan wijadah. Jadi berdasarkan wijadah atau mukatabah paling tinggi. Mana riwayat ni boleh disampaikan secara surat menyurat. Ini melalui surat kan. Hadis ni disampaikan melalui surat. Tapi surat ni bukan tuju ke dia, tuju kepada bekas tuan dia tu, Umar bin Ubaidillah. Tapi boleh jadilah Umar bin Ubaidillah tu dia baca depan Umar bin Ubaidillah, mana kira sah gitulah. Kalau baca pun mana berdasarkan mukatabah. Kalau hak sebenarnya dituju kepada Umar bin Ubaidillah, tidak dituju kepada dia, lepas tu dia baca surat tu, dia ambil surat tu, itu orang panggil secara wijadah, riwayat hamul tu, terima hadis tu secara wijadah. Dan penerimaan hadis dalam bentuk ni dia tidak sama, kurang dari segi taraf dia nak banding dengan penerimaan secara tahdits, haddatsana ataupun sama dengan kata saya dengar tu. Tak apalah. Dia kata Abdullah bin Abi Aufa tulis surat pada Umar bin Ubaidillah ni bila Umar bin Ubaidillah ni nak keluar pergi berlawan perang dengan puak-puak Khawarij, Haruriyah. Jadi dia tulis surat. Haruriyah ni tepat nama Harura, nama tepat.
Di situ tempat berkumpul puak-puak Khawarij di Iraq. Jadi dia tulis surat. Isi surat tu, Rasulullah SAW pernah ketika nak bertemu dengan musuh, dia kata kepada sahabat-sahabat dia, Abdullah bin Abi Awfa ni sahabat lah, wahai manusia, kalau kita nak kira hak semasa tu kat sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tapi oleh kerana arahan ni untuk manusia sekalian, bukan untuk sahabat dia saja. Siapa kita lah ni, tidak sahabat ni pun lagu tu lah juga. Jangan kamu bercita-cita sangat, berani sangat, orang kata kepingin sangat nak bertemu dengan musuh, galak sangat, ngelenyap nak bertemu dengan musuh. Jangan. Mintalah kepada Allah afiat. Hak kena mintanya kesejahteraan, biar selamat, biar sejahtera. Hak tu hak nak. Kita ni bukan nak sangat perang, tapi dah demo mendesak, jadi membuatkan kita terpaksa tak ada arah. Siapa belah-belah kali mengikut riwayat yang sahihnya 19 kali Nabi SAW tu perang dia sendiri. Tak kira sahabat-sahabat lagi, semasa dia tu sampai gitu sekali gangguan musuh yang dia nya nak damai tapi tak ada arah lah. Gitulah aku. Walau bagaimanapun kalau sudah bertemu kena sabar, jangan lari. Jangan kata dia mungkin nak selamat, kita tak usah perang, lari. Tak boleh. Bila sudah bertemu, berhadapan dengan musuh, kena sabar. Dan kamu kena tahu bahawa syurga itu di bawah naungan atau bayangan ni pedang-pedang, di bawah bayang pedang-pedang. Mana nak masuk syurga, salah satu sebab nak masuk syurganya pergi perang. Ini kalau dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terpaksa, tak ada arah. Kena tahu syurga duduk di bawah bayang pedang. Maknanya kan bila pedang tu kan zaman dulu lah guna pedang. Kalau tengah-tengah hari tu, bila matahari cerah tu kan dia ada bayang. Bila duduk atas tu bayang lah. Itu asalnya maksud dia nya perang lah. Terlibat dalam perang. Tak ada bayang pun tak apa lah, tengah malam pun itu bukan maksudnya perang, berjihad untuk mempertahankan agama Allah tu boleh membawa seseorang kepada syurga, dapat syurga. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab, Tuhan yang memperlarikan awan, Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh yang bersekutu, kalahkanlah mereka, tolonglah kami dalam menghadapi mereka. Jadi cara tu cara merendah diri, cara bukan orang sombong, bukan cara mendabik dada, tidak, minta tolong dengan Tuhan. Tuhan yang gini tu maha berkuasa, Tuhan yang boleh mengalahkan walaupun amal pihak musuh pun dia, kalau dia tolong kita, dia boleh mengalahkan mereka. Jadi minta tolong dengan Tuhan. Itu antara disiplin lah yang diajar oleh Nabi SAW kepada umatnya dalam menghadapi peperangan. Jangan dicari perang. Kalau boleh elok. Itu cara orang biasa sungguh. Orang yang biasa sungguh ni tidak mudah nak gocah. Tapi kalau tak ada arah juga, baru tubik. Nampak nak sangat, baru tubik. Gitu caranya Nabi SAW ajar. Dan bila perang, kena sabar, jangan lari, jangan cabut lari. Kena ingat perang-perang tu kalau mati kita berdapat syurga kerananya. Tapi dengan syarat kerana Allah lah. Perang tu kerana agama sungguh lah. Gak zaman Nabi ni memang tak ada kerana lain dah. Jelas dah tu. Lepas tu jangan lupa berdoa kepada Allah SWT untuk menolong kita. Jadi kita tidak bergantung untuk mendapat kemenangan tu dengan senjata yang banyak, dengan kekuatan, dengan gapo kekuatan yang ada pada kita, tidak. Dia kena bergantung kepada Allah SWT, minta tolong dengan dia.
Bila minta tolong dengan dia, dia boleh buat. Dia maha kuasa. Itulah bab yang kita baca ni. Karahiyati, larangan, dengan makna larangan. Dalam kitab-kitab lama, tajuk tu dengan makna larangan. Jangan kita kata makruh. Makruh ada juga boleh menunjukkan dengan makna tu, tapi dalam kitab-kitab mutaqaddimin, karahiyah lebih sesuai kita terjemah dengan makna larangan. Larangan tu boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Ada bergantung kepada keadaan pula. Sekatulah tujuan mana ni. Allah.